Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan tunjukkan sebuah sedikit berkaitan dengan aplikasi iNeighbour. Okey, yang pertama saya akan tunjukkan cara untuk kita menambah ahli keluarga. Iaitu anda perlu tekan di bahagian unit saya. Seterusnya di bawah akan ada button tambah resident. Okey, dan kita perlu masukkan nama ahli keluarga kita. Sebagai contoh, saya letak Ali dan pilih perhubungan sebagai keluarga. Seterusnya, anda perlu tekan button hantar dan di sini sistem memberitahu residen telah berjaya ditambah dan kita perlu menghantar pautan kepada ahli keluarga kita. Jadi di sini anda perlu tekan button kongsi pautan dan kita boleh hantar pautan tadi menggunakan WhatsApp, email ataupun lain-lain aplikasi yang ada di bawah. Jadi kebiasaannya akan menggunakan WhatsApp. Okey, dan tekan hantar. Jadi ahli keluarga kita akan terima mesej macam ni, okey, dan dia hanya perlu tekan di link yang di bawah yang berwarna biru ni, okey, dan selepas tu sistem akan minta dia masukkan email, masukkan nama, phone number, password dan tekan hantar. Selepas itu akaun dia akan aktif dan dia boleh terus download iNeighbour dan log masuk menggunakan email dan password yang dia masukkan tadi. Sekarang saya patah balik kepada iNeighbour apps. Okey. Di sini kita akan tengok di bawah My Resident Ali sudah berjaya ditambah dan statusnya adalah menunggu pengaktifan. Okey, apabila Ali aktifkan akaun dia, di sini akan tunjuk sebagai aktif. Dan jika sebelum ni anda pernah menambah ahli keluarga tetapi masih lagi belum activate, okey, anda boleh menghantar semula pautan dengan menekan nama ahli keluarga dan di bawah akan ada satu button kongsi pautan. Dan di bahagian sini juga jika kita lihat akan ada contact number. Okey, untuk contact number ni akan digunakan oleh security guard untuk call kepada kita jika ada pelawat yang nak mendaftar kepada unit kita. Kebiasaannya dia akan call untuk dapatkan pengesahan sama ada visitor ni betul ataupun tidak. Okey, untuk tambah anda boleh tekan ikon pensel ni dan kita boleh masukkan jika kita ada nombor yang kedua ataupun kita ada nombor telefon rumah. Jadi kita boleh masukkan kat sini. Maksimum kita boleh tambah adalah 4 nombor. Dan selepas dah siap, terus tekan button simpan. Okey. Selesai untuk menambah ahli keluarga. Jadi sekarang saya pergi ke bahagian hadapan. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk kita menjemput pelawat. Okey, apa perbezaan di antara pelawat yang datang mendaftar di security guard house dan juga pelawat yang dijemput. Okey, pelawat yang dijemput dia akan menerima satu QR code dan di bahagian QR code itu sudah ada simpan kita punya unit number. Bermaksud apabila pelawat kita tunjuk je QR code yang dia terima, apabila security guard scan QR code tu, terus akan tunjuk unit number yang visitor tu nak pergi. Dan juga untuk yang dijemput ni tidak perlu intercom lah sebab memang dah dijemput oleh kita. Okey, macam mana cara kita nak buat jemputan? Jadi kita perlu tekan di bahagian sini, jemput pelawat. Yang pertama, kita perlu masukkan nama pelawat kita. Sebagai contoh, saya letak Ahmad. Okey. Dan seterusnya kita kena pilih tujuan lawatan. Sebagai contoh sini saya pilih keluarga dan ataupun rakan. Dan seterusnya ada jenis lawatan. Okey, jenis lawatan ada dua pilihan, sama ada sekali sahaja ataupun kerap keluar masuk. Okey, untuk sekali sahaja bermaksud QR code yang diterima hanya boleh digunakan sekali sahaja. Bermaksud apabila visitor kita tu masuk,
okey, dan keluar, okey, dan jika dia cuba masuk lagi ataupun jika dia nak daftar lagi menggunakan QR code yang sama, sistem akan tunjuk sebagai tamat tempoh. Okey, tetapi jika kita pilih sebagai kerap keluar masuk, okey, kita di sini perlu letakkan waktu ketibaan dan pelepasan. Okey. Yang di sini maksimum adalah 31 hari, 1 bulan. Jadi bermaksud QR code yang visitor kita terima tadi boleh digunakan untuk pendaftaran berulang kali berdasarkan waktu ketibaan dan pelepasan. Okey. Sebagai contoh, hari ini saya hanya terus pilih sebagai sekali sahaja dan jemput pada 17 hari bulan pada pukul 10 pagi. Okey. Dan seterusnya kita perlu tekan button jemput tetamu di sini ya. Jemput tetamu, dan di sini sistem memberitahu kita punya jemputan tadi dah berjaya disimpan dan kita perlu menghantar pautan ni terus kepada kita punya pelawat. Di sini anda perlu tekan button hantar jemputan dan kita boleh pilih untuk kongsi pautan tadi sama ada menggunakan WhatsApp, email ataupun lain-lain aplikasi yang ada di bawah. Kebiasaannya akan pakai WhatsApp. Jadi di sini saya tekan WhatsApp dan kita tekan hantar. Okey, di sini kalau kita tengok akan ada nama kita punya visitor, okey. Alamat rumah kita, okey. QR code validity start pukul 9 sampai 11. Okey, di sini QR code validity memberitahu QR code ni valid 1 jam sebelum dan 1 jam selepas. Okey, di antara lah. So sebab di sini saya pilih untuk jemput pada pukul 10 pagi. Jadi QR code ni valid start pukul 9 sampai pukul 11. Okey, maksimum sebenarnya admin dia boleh letakkan 6 jam sebelum dan 6 jam selepas. Jadi di sini QR code validity adalah berdasarkan apa yang admin letak di dalam iNeighbour. Okey. Dan seterusnya kita punya visitor perlu tekan link di bawah di bahagian registration form dan dia perlu masukkan dia punya KPID number, dia punya IC number, dia punya berapa ramai yang dia target akan datang dan terus tekan submit. Apabila dia tekan submit, dia akan terima satu QR code dan QR code tu perlu ditunjukkan kepada pengawal keselamatan untuk proses pendaftaran. Okey, ini adalah untuk menjemput pelawat. Seterusnya kita akan tengok di bahagian e-billing. Okey, untuk perhatian tidak semua tempat yang akan menggunakan e-billing ni lah. Okey. Jadi jika di kawasan perumahan anda menggunakan e-billing, anda boleh terus tekan di bahagian e-billing dan anda akan nampak invoice yang di-upload oleh management team. Okey, di sini sebagai contoh kita akan tengok ada banyak invoice. Okey, yang kita tengok yang pertama yang di atas adalah invoice bertarikh 1 Mac 2020. Baki yang perlu dibayar adalah RM50. Okey, dan status dia adalah tertangguh. Okey, sebagai contoh anda nak buat pembayaran menggunakan bank transfer. Okey, jadi kita akan print dia punya payment slip. Okey, ataupun kita download dia punya payment slip. Okey, macam mana cara kita nak upload kepada management supaya dia terima kita punya payment slip. Okey, jadi di sini anda terus tekan button tambah ni sebelah kanan ni. Okey, dan sama ada kita ambil gambar ataupun kita terus pilih daripada yang file yang ada di dalam phone kita. Okey, ataupun jika di kawasan perumahan anda ada subscribe satu nama dia payment gateway. Okey, sebagai contoh dia ada pakai macam IP88. Okey, anda terus boleh tekan di bahagian invoice ni dan di bawah akan ada satu button untuk membuat pembayaran. Dan kebiasaannya anda boleh pilih sama ada nak gunakan online banking ataupun menggunakan kad kredit, bergantung kepada payment gateway yang
management team kita subscribe. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok di bahagian e-billing ni juga dia ada satu pilihan invoice sharing. Okey, so invoice sharing ni hanya akan ada di bahagian pemilik sahaja, owner sahaja. Jadi jika anda adalah family member, bahagian button invoice sharing ni anda tidak akan nampak lah. Okey. Jadi sebagai contoh, pemilik ataupun owner ni nak share invoice ni kepada semua ahli keluarga dia supaya ahli keluarga dia pun boleh nampak invoice yang adalah yang diupload oleh management. Jadi cara untuk share invoice just turn on yang ni. Okey, dan di sini ada satu message share with all. Okey, so kita terus tekan button kongsi. Okey, selepas tu dah berjaya kongsi. Jadi jika anda adalah ahli keluarga, okey, anda akan dapat tengok juga invoice yang diupload oleh management. Okey, sini adalah untuk e-billing. Seterusnya kita akan pergi kepada tempahan fasiliti. Okey, di sini kalau kita tengok di bawah tempahan fasiliti ada gelanggang badminton, taman permainan, gym dan sauna. Okey, tetapi di dalam yang ini kita tengok di bahagian badminton, gym dan sauna akan ada ikon kalender, tetapi di bahagian taman permainan tiada. Okey, ini bermaksud hanya badminton, gym dan sauna yang boleh dibuat booking. Anda boleh buat booking menggunakan aplikasi iNeighbour. Sebagai contoh, saya nak buat booking untuk gelanggang badminton. Saya tekan ke gelanggang badminton. Dan di sini dia akan tunjuk sedikit detail-detail berkaitan dengan gelanggang badminton, waktu operasi, siapa yang bertugas, okey, tempoh tempahan lebih awal, berapa deposit, okey, dan di bawah sekali akan ada button slot untuk booking. Okey. Di sini anda perlu pilih tarikh tempahan anda. Sebagai contoh, saya nak booking untuk 17 April. Dan kita perlu pilih slot yang tersedia. Sebagai contoh, saya pilih slot pukul 8. Okey. Dan seterusnya saya terus tekan tempah. Tempahan telah berjaya ditambah. Okey. Okey, di sini kalau kita tengok atas sekali gelanggang badminton telah berjaya ditempah untuk slot 17 April pada pukul 8. Okey, di sini kalau kita tengok status dia adalah kelulusan automatik. Okey, sebagai contoh management set sebagai manual. Okey, kelulusan secara manual, jadi kita perlu tunggu admin untuk membuat approval lah. Okey, tetapi di sini berdasarkan setting kelulusan dia adalah automatik, jadi tempahan tadi terus akan lulus. Okey, ini adalah untuk tempahan fasiliti. Seterusnya adalah laporan insiden. Okey, untuk laporan insiden ni kebiasaannya anda boleh buat untuk melaporkan kejadian yang berlaku di kawasan-kawasan perumahan anda lah. Okey. Sebagai contoh, anda lihat di bahagian taman permainan ada vandalism. Okey, jadi anda boleh menghantar satu laporan terus kepada management menggunakan iNeighbour apps tanpa perlu anda datang ke management office dan isi borang. Okey, jadi macam mana cara kita nak menambah laporan baru? Dengan cara kita klik button tambah ni. Okey. Dan di sini yang pertama kita perlu pilih lokasi. Okey. Sebagai contoh tadi saya beritahu kita buat laporan untuk taman permainan. Jadi kita perlu pilih kawasan awam. Di sini kita perlu nyatakan tempat kejadian. Sebagai contoh taman permainan. Okey, dan seterusnya kita perlu pilih apa insiden ataupun kerosakan yang terjadi. Sebagai contoh di sini saya pilih sebagai vandalism. Okey.
Dan kita juga boleh buat sedikit cacatan untuk memberitahu status kejadian yang terjadi dekat kawasan awam ni lah. Okey. Dan di sini juga ada satu pilihan, benarkan pihak pengurusan mengongsi dengan kejiranan. Okey, yang ini secara lalai dia adalah tutup. Okey. Tetapi jika anda benarkan management office untuk kongsi anda punya laporan ni kepada semua penduduk, anda boleh turn on macam ni. Okey. Dan jika anda ada gambar ataupun video, anda boleh tambah. Okey. Tetapi fail tu tidak boleh melebihi 25 MB. Dan seterusnya, apabila semua dah siap, anda boleh terus tekan button hantar. Okey, di sini sistem memberitahu yang kita telah membenarkan management office untuk kongsi laporan ini kepada semua penduduk. Jadi jika kita benarkan, terus tekan button ya. Okey, berjaya melaporkan. Okey. Dan di sini semua item-item yang kita pernah hantar dia akan ditunjuk di bahagian tertangguh. Okey. Dan semua item-item yang telah diselesaikan oleh management akan ditunjukkan di bahagian diselesaikan. Okey. Sebentar tadi kita buat satu laporan di bahagian vandalism. Kalau kita tengok di sini di bahagian vandalism akan ada satu laporan baru yang kita buat tadilah. Tengok di sini status dia adalah baru. Di sini juga dia ada butiran kes dia punya ID number, lokasi di mana dilaporkan oleh siapa, contact number kita dan juga status kemaskini. Okey, jadi sebagai contoh, management sudah hantar dia punya technician untuk selesaikan isu ni. Okey. Jadi di sini management dia akan update sebagai in progress. Okey, jadi di sini kita pun apabila management update, kita juga akan terima satu notification. Contoh macam ni. Okey, akan ada satu notification dan kita akan nampak di sini status akan berubah menjadi sedang diproses. Okey. Dan selepas management selesaikan isu tu, okey, so dia juga akan update kita punya status dan di sini kita juga akan terima satu notification baru. Okey, di sini. Okey. Dan kita tengok di sini status kita adalah diselesaikan. Bermaksud isu yang kita report tadi telah berjaya diselesaikan oleh management. Okey.